ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله. Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk kita hidup, untuk kita menimba dan mencari ilmu di dalam program seperti biasa pada setiap pagi, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya minta kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat bersedia pada pagi ini dengan buku dan juga pensel untuk sama-sama kita mencatat apa yang akan kita pelajari sebentar sahaja lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik pada hari ini adalah topik yang cukup menarik berkenaan dengan azan dan iqamah, yakni azan ataupun azina, ataupun orang Melayu panggil istilah dia bang. Bukan abang nak madu, bukan. Abang bukan bang. Jadi abang dan bang dua perkara beza. Orang Melayu guna istilah bang, iaitu azan sendiri untuk menyeru ataupun memanggil umat Islam untuk bersolat atau menunaikan solat fardu secara berjemaah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita pada pagi ini bukan saya berkeseorangan, tetapi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. HD. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ini kali pertama kita bergandingan Ustaz ya. Nampak segak depan mata saya. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan, boleh terus tulis di ruangan komen di Facebook kami, di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan anda juga sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan topik berkenaan dengan azan dan iqamah. Dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak nak membuang masa, kita nak terus kepada mukadimah bagi topik kita pada pagi ini, azan dan iqamah daripada Al-Fadil Ustaz kita. Persilakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sentiasa dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Dai Fahmi. Subhanallah, pertama kali saya bersama dengan beliau. Terkejut saya, suara yang sangat serdu, alunan zikir. Semoga dengan zikir-zikir yang dilantunkan tadi, kita mendapat kebahagiaan, menenangkan hati kita insya-Allah, dunia dan juga akhirat. Kepada semua kru dalam Tanyalah Ustaz, semoga Allah memberikan kebaikan, ganjaran, dan tidak dilupakan kepada semua para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Kerana kita ketahui bahawa pada hari Selasa kebiasaannya insya-Allah kita akan ada teori dan praktikalnya. Jadi apakah praktikal azan yang kita nak cuba sampaikan dan apa yang kebiasaan dilakukan dalam masyarakat kita? Adakah ia bertepatan dengan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbahasan daripada pandangan para alim ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang azan, di sana terdapat satu dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi, fa idza hadaratis salah falyu'azzil lakum al muazzin, iaitu ketika mana telah datangnya sampainya waktu solat, falyu'azzin, kata Nabi, maka hendaklah kamu dirikan solat, lakum ahadukum,
salah seorang daripada kamu. Ini dalil yang sangat jelas dalam hadis Bukhari, kata baginda Rasulullah, sampai waktu masuknya waktu maka kamu kena azan. Kamu kena laungkan azan supaya memberitahu kepada masyarakat telah masuknya waktu solat. Sebab tu bila kita sebut tentang azan ini, erti azan yang kita selalu lafazkan iaitu lafaz yang khusus. Dia lafaz khusus. Yang mana lafaz khusus ni disyariatkan. Seperti mana nanti kita akan sebutkan kisah bagaimana sahabat Nabi bermimpi dengan mimpi lafaz azan itu sendiri dan dibenarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lafaz yang khusus yang kita dengar sekarang ini, kemudian untuk menyatakan bahawa waktu solat fardu telah masuk, itu azan. Adapun iqamah adalah lafaz yang khusus juga, yang tertentu untuk kita mendirikan solat. Beza antara azan dan iqamah ni, kalau azan masuk waktu, iqamah untuk mendirikan solat. Ini dua istilah yang biasa kita dengar dan kita sebut. Dan saya nak berkongsi dengan para penonton yang dirahmati Allah mengenai mereka yang azan pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Kerana mungkin kita tahu masyhurnya yang azan di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bilal bin Rabah. Bila sebut siapa tukang azan Nabi, Bilal. Tetapi tahu ataupun tidak, ada 4 orang sebenarnya tukang azan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 di bumi Madinah, 1 di Mekah, 1 di Masjid Quba. Jadi siapakah yang di bumi Madinah ni? Yang pertama sudah pasti kita tahu, iaitu Bilal bin Rabah. Dan disyariatkan azan ini pada tahun pertama hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi yang mana dia membawa loceng. Kemudian orang bertanya ni dalam hadis yang sahih, adakah dia nak menjual loceng itu? Tak, dia kata dia nak panggil untuk orang datang solat. Sedangkan loceng ni adalah mereka-mereka yang beragama Nasrani. Kemudian dinyatakan juga dalam hadis itu ada seruan seruling, yang mana seruling ni kebiasaannya dipanggil daripada agama Yahudi. Kemudian pada ketika itu datang seorang lelaki mengajarkan kepada sahabat ini lafaz azan itu tadi. Kemudian dia bangun, dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap tentang apa yang dia mimpi. Lalu Nabi membenarkannya. Ini dalam hadis yang masyhur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal untuk melaungkan azan. Ketika mana Bilal melaungkan azan, Umar dengar, Umar Al-Khattab. Lalu Umar datang dan Umar kata, "Ya Rasulullah, aku bermimpi dengan lafaz ini untuk panggilan azan." Maka Nabi membenarkan juga. Jadi itu tanda yang disebutkan oleh para alim ulama, lafaz itu adalah lafaz yang disyariatkan. Dan yang kita sebut tadi, tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bilal bin Rabah. Itu nombor 1. Kita kena ingat. Yang kedua di Madinah. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seorang yang buta matanya. Dia merupakan tukang azan kedua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Yang ketiga adalah yang disebutkan Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ni kalau dalam kita tengok sedikit sejarah latar belakang dia sebenarnya dia menghina lafaz azan tu. Pada umurnya 16 tahun, apabila dilaungkan azan dia hina. Dia menggunakan suara dia sangat merdu, tetapi dia buat penghinaan dan akhirnya Allah berikan dia hidayah. Daripada dia menghina azan, dia dapat mengenal Allah dan akhirnya dia menjadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika mana kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada peperangan Hunain, maka dia menyatakan Islam dan akhirnya Nabi lantik dia menjadi tukang azan baginda Rasulullah di Mekah. Siapa dia? Abu Mahzurah. Kemudian yang ketiga iaitu Sa'ad Al-Qaraz. Sa'ad Al-Qaraz ini
dia seorang hamba Ammar bin Yasir, dan dia merupakan tukang azan Nabi SAW di Masjid Quba. Masjid Quba yang kita ziarah tu, kata Nabi, sesiapa yang bersuci sebelum dia nak pergi ke Masjid Quba, kemudian bila dia sampai ke Masjid Quba, dia mendirikan 2 rakaat solat, maka ganjaran dan pahalanya seperti melakukan sekali umrah. Itu Masjid Quba yang kita biasa. Dan Masjid Quba ni masjid yang diasaskan, yang didirikan oleh Nabi SAW sebelum sampainya di bumi Madinah. Masjid yang usisa ala taqwa, yang disebutkan dalam Al-Quran diasaskan dengan penuh ketakwaan, itu adalah Masjid Quba. Jadi tukang azan dia adalah Sa'ad Al-Qaraz. Nama dia Sa'ad Al-Qaraz. Jadi itu 4 tukang azan baginda Nabi SAW. Maka azan, kata para alim ulama, dia adalah sunnah muakkad, sunat yang dituntut. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, para alim ulama menyatakan azan dan iqamah ini adalah sunat yang dituntut. Ketika mana sampainya waktu dah masuk, maka disunatkan untuk kita melaungkan azan, dan ketika mana kita nak mendirikan solat, maka disunatkan untuk kita melaungkan iqamah. Itu secara ringkas dan mukaddimahnya. Baik Ustaz, penjelasan yang sangat menarik untuk mukadimah kita pada pagi ini. Di antara fakta-fakta menarik iaitu 4 orang muazzin. 4 orang muazzin yang mana berada di Madinah mempunyai 2 orang, iaitu Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. 1 di Mekah iaitu Abu Mahdzurah, dan 1 di Masjid Quba iaitu Sa'ad Al-Qaraz, yang menjadi 4 orang muazzin Rasulullah SAW. Baik, selepas ini kita akan ada lebih banyak lagi penjelasan yang menarik, tetapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, maafkan saya, kita belum berehat lagi Ustaz. Baik sini. Kita mempunyai soalan Facebook. Baik, Ustaz sedia Ustaz? Baik, insya-Allah. Kita akan mengambil soalan daripada Facebook, daripada Saudari Nur Hayati Ismail. Soalannya, apakah kaedah yang betul ketika mengazan dan mengiqamahkan seorang bayi yang baru lahir? Apakah seorang ibu boleh melakukannya? Apakah adab para jemaah ketika iqamah dibacakan? Apakah hukum melewatkan azan, dan bilakah ianya dibenarkan begitu? Apakah sememangnya seseorang yang melafazkan iqamah perlu berada tepat di belakang imam? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih kepada Kak Ayat, Bandar Tasik Puteri, Rawang Selangor, di atas soalan sulung yang saya kira sangat menarik. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Puan Nur Hayati. Ini soalan berangkai ni. Jadi saya nak kena tengok soalan-soalan dia satu persatu. Baik. Yang pertama, apakah kaedah yang betul ketika mengazan dan mengiqamahkan seorang bayi? Di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang dikarang oleh Imam Nawawi, sunat untuk kita melaungkan azan ketika mana bayi itu dilahirkan, sunnah. Kemudian di sebelah telinga kanan, dan sunnah juga untuk kita melaungkan iqamah di sebelah telinga kiri bayi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau laungan azan ini, iaitu Nabi melaungkan azan pada bayi ataupun cucunya Hasan. Adapun iqamah ini, ada satu hadis di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi, yang mana disebutkan azan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri. Adapun martabat hadis ini adalah hadis dhaif. Cuma dalam mazhab Syafi'i dikata sunnah boleh dilakukan, kerana walaupun status hadis itu adalah hadis lemah, tetapi boleh diamalkan kerana dia termasuk dalam fadail amal, iaitu fadilat dalam kita beramal. Maka kata para alim ulama, kaedahnya kita azan di sebelah telinga kanan, tetapi ada cara, kejap lagi kita akan tunjuk praktikal dia. Kemudian iqamah di sebelah kiri. Boleh ataupun tidak seorang ibu yang melaungkan azan kepada telinga bayinya? Baik, sunnahnya adalah lelaki. Jadi ayahlah yang kena laungkan azan, ataupun kalau dia ada abang ataupun atuk dia, maknanya kalau sekiranya ada lelaki, maka lelakilah yang kena melaungkan azan dan iqamah di telinga bayi. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Baik, itu soalan yang pertama. Adapun soalan yang kedua, apakah adab para jemaah ketika iqamah dibacakan? Maka kata para alim ulama, bila iqamah
dibacakan, maka sudah pasti iqamah ni yang kita sebut dia adalah lafaz yang diutarakan, yang dilaungkan ketika mana kita nak mendirikan solat. Kalau azan masuk waktu, kalau iqamah nak mendirikan solat, maka apa yang dilakukan, kata para alim ulama, ketika mana iqamah maka boleh bangun dan mendirikan saf. Dan kita kena ingat bila masuknya iqamah, kita kena rebut saf yang pertama. Ada orang yang kadang-kadang dia tunggu sampai habis iqamah, tunggu penuh orang dah depan, jadi dia dapat saf yang kedua, saf yang ketiga. Sedangkan kata Nabi SAW dalam hadis, sekiranya kamu mengetahui apa yang ada pada nida, pada laungan azan dan saf yang pertama, maka kamu akan berebut. Jadi sudah pasti bila iqamah, adabnya apa? Satu, kita jawab. Yang kedua, kita kena rebut untuk mendirikan saf, khususnya saf yang pertama. Itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3, apakah hukum melewatkan azan dan bilakah ianya dibenarkan begitu? Hukum melewatkan azan sebenarnya kata para alim ulama hukumnya makruh, disebabkan azan ini kita nak menjelaskan dan nak memberitahu bahawa azan ataupun waktu telah masuk. Waktu telah masuk. Jadi kalau kita melewatkan dengan sengaja tanpa sebab, maka hukumnya termasuk dalam kategori makruh. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang buat kuliah maghrib contohnya, tak apalah, selalu waktu-waktu sebegitu dia tidak lewat. Dia antara isyak tu, waktu isyak tu kadang-kadang tengah mengajar, kemudian bila dah tengah mengajar masuk waktu isyak. Jadi seharusnya azan dahulukan azan, maknanya berhenti kuliah sebentar, kemudian laungkan azan. Tanda orang yang tak datang, contoh tak datang ke masjid ataupun surau mendengar kuliah, mereka tahu dah masuk waktu isyak. Jadi kemudian selepas daripada tu kita sambunglah kuliah. Itu yang disebutkan oleh para alim. Sekiranya kita dah lewat, maka kita khawatiri waktu tu orang keliru. Adakah masuk waktu azan ini pada waktu pukul 9? Sebab kadang-kadang berhenti kuliah sampai 8.30, sedangkan masuk 8.15, 8.30 baru azan, 8.45 baru azan. Jadi kalau sekiranya dapat azan awal, maka azan awal. Kemudian, apakah sememangnya seseorang melafazkan iqamah perlu berada tempat di belakang imam? Secara ringkasnya, tidak. Di mana saja, yang penting iqamah tu didengari. Tak semestinya di belakang imam. Masya Allah, jawapan yang sangat menarik daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Namun kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi sebelum kita berehat sebentar tadi, kita telah pun meraihkan salah satu soalan daripada Kak Yat kita. Namun selepas ini kita nak mempelajari teori pula berkenaan dengan azan dan iqamah daripada Al-Fadhil Ustaz kita, iaitu Dr. HD. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dai Fahmi, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat. Bila kita sebut tentang azan dan iqamah, kita dah ketahui bahawa hukum azan dan iqamah adalah sunat muakkad. Cuma sebenarnya azan dan iqamah ni dia bukan saja kepada untuk mendirikan solat, tetapi ada beberapa hukum yang kita akan bincangkan insya-Allah. Dan kita lihat di papan putih, kalau kita lihat lafaz azan ini, kita sebutkan tadi azan dia adalah lafaz khusus, maknanya lafaz yang khusus. Kalau kita ubah ataupun contohnya kita buat kalau kebiasaan kita lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, contohlah. Tiba-tiba kita nak tukar, Allahu Akbar ni kita tukar Ar-Rahman, Ar-Rahman, contohlah. Boleh tak? Maka tak boleh, sebab dia lafaz yang khusus, yang disyariatkan. Maknanya yang disyariatkan
dan diperakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan waktu solat fardu. Maknanya azan ini untuk menyatakan dah masuk solat fardu. Kalau iqamah pula, dia adalah panggilan yang khusus, dia panggil juga membawa kepada mendirikan solat. Kan mendirikan solat itu iqamah. Kemudian kita nak tengok beberapa hukum. Ini penting. Sebab hukum inilah yang kita tahu bahawa apa yang kita buat itu sama ada dia menepati sunnah Nabi ataupun tidak. Yang pertama kita dah sebut dah tadi berkali-kali, sunnah azan dan iqamah untuk solat fardu. Ni solat fardu ni maknanya disebutkan sebagai sunat muakkad. Azan dan iqamah. Satu. Nanti abang cameraman cuba fokuskan sebab banyak dekat komen kata, Ustaz, kami nak whiteboard tu nampak angle whiteboard je. Dia kata nak angle whiteboard. Tak apa, insya-Allah abang cameraman kita akan buat. Yang kedua, sunnah iqamah tanpa azan untuk solat qadha dan jamak. Yang ni ada sedikit perincian. Sebab apa tak azan? Sebab kita dah sebutkan tadi bahawa azan ini ketika mana dah masuk fardu kita azan sebab menandakan masuknya waktu. Betul. Tapi kalau dia qadha, contohlah qadha subuh ni pukul 10. Kan pukul 10. Tiba azan pula. Tu yang orang kata tu subuh apa? Subuh gajah. Allah. 10 tu dah, kalau saya pernah tanya kat student-student saya kan, sebab apa dinamakan subuh gajah? Dia kata sebab gajah kan lewat, lambat. Saya kata itu bukan subuh gajah pukul 10 tu, subuh siput babi dah tu. Sangat lambat. Kan siput kan lambat. Betul. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita qadha maka tak perlu azan. Kalau azan orang kata ni solat apa pula ni? Solat qadha. Tak. Jadi iqamah saja. Itu nombor satu. Mengelirukan. Yang kedua, kalau kita nak buat jamak. Jamak ni pula dia ada perincian. Sekiranya kita jamak takdim. Maknanya jamak takdim, jamak yang kita asar ni bawa ke waktu zuhur. Jadi zuhur tu sebelum kita nak sembahyang itu boleh azan sebab waktu itu adalah waktu zuhur. Kemudian bila kita nak solat asar, iqamah saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamah saja tanpa azan. Sebab kata para alim ulama, waktu itu adalah masuknya waktu zuhur, itu boleh azan. Adapun asar yang kita bawa tadi jamak takdim tadi, maka kita iqamah ataupun tanpa perlu kita azan. Sebab kebiasaan bila kita sebut tentang jamak yang biasa kita dah syarah dah sebelum daripada ni, bermusafir ni dia tak perlu solat berjemaah sesama yang bermukim. Maknanya dia boleh berjemaah sesama mereka tanpa perlu azan, boleh iqamah. Zuhur, asar boleh hanya dengan iqamah. Isyak dan maghrib ataupun jamak takhir boleh iqamah terus tanpa azan walaupun waktu itu waktu asar. Sebabkan kita nak solat zuhur dahulu ataupun kita nak mulakan asar dahulu, maka kata ulama cukup dengan iqamah sahaja. Itu sunnah. Maknanya kalau kita nak qadha dan jamak, ni punya tips ini, sunnah untuk kita iqamah saja. Untuk iqamah saja iaitu pada qadha dan jamak. Baik. Kemudian yang ketiga, sunnah azan di telinga kanan bayi. Maknanya yang kita sebutkan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta dan Nabi melakukan azan di telinga Hasan bin Ali ketika mana lahirnya Fatimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Kemudian iqamah ni berdasarkan hadis yang diambil daripada Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya menceritakan, meriwayatkan bahawa sunnah diiqamahkan di telinga kiri bayi. Baik, itu nombor 3. Maknanya kita dah tahu dah. Nombor 4 ni. Nombor 4 ni Da'i Fahmi. Ya, betul. Jarang orang tahu. Kadang-kadang orang tahu hanya satu je. Apa dia? Sunnah juga azan. Ni bukan H ni. Kan dia N. Azan jika berlaku kebakaran. Tu biasa dah. Kalau sebab tu kalau berlaku kebakaran besar, kita biasa nampak ada orang azan. Sebab apa? Sebab
memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melafazkan azan ketika mana kebakaran. Cuma janganlah semua lafazkan azan dengan abang-abang bomba azan. Jadi siapa yang nak pergi menyelamatkan? Jadi abang-abang bomba pergi selamatkan. Ada seorang yang mengazankan. Itu dikatakan sunnah. Kemudian dalam keadaan sedih ataupun marah. Kan? Ataupun dalam keadaan disebutkan Al-Imam Al-Haytami di dalam kitab At-Tuhfaz, dia menyatakan bahawa sekiranya marah, sekiranya sedih, sekiranya rasa kecewa, boleh azan. Kalau isteri tengah marah, dia balik lewat, sebelum masuk rumah azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah kenapa dah suami aku azan ni? Sebab marah tadi. Allah. Jadi sunnah azan jika berlaku kebakaran, jika dalam keadaan sedih, jika dalam keadaan marah. Sebab apa? Ni ulama bahaskan. Imam Al-Haytami dia menyebutkan sunnah ni disebabkan bila orang berasa sedih ataupun dalam keadaan marah, sebenarnya syaitan akan datang kepadanya dan akan suruh dia melakukan satu tindakan di luar daripada batasan syarak. Ada orang yang sangat sedih, contohnya kematian, kehilangan ataupun apa-apa saja ujian, dia akan buat satu tindakan di luar kawalan, bunuh diri, contohnya terjun bangunan. Jadi azan supaya apa? Supaya kata para alim ulama, syaitan itu akan meninggalkannya. Sebab ada dalam hadis yang sahih, ketika mana dilaungkan azan, maka syaitan ni akan tutup telinganya dan akan keluarkan, minta maaf saya sebut ni dalam hadis, kentut. Keluarkan angin dengan cara yang berundur. Dia akan lari sebab apa? Supaya dia tidak mendengar azan dan tidak menjadi hujah bahawa pada hari kiamat nanti esok dia akan dihadapkan di hadapan Allah syaitan ini, dan dia akan berhujah bahawa dia telah mendengar laungan azan juga. Jadi sebab itu kata para alim ulama, sekiranya sedih ataupun marah, yang boleh menyebabkan luar daripada kawalan, azan. Ini kebiasaan kita tak buatlah yang sedih ataupun marah. Yang biasanya adalah kebakaran. Jadi kalau bos marah, azan. Kalau kena rasuk zat pun boleh azan. Sebab berdasarkan hadis tadi, kata para alim ulama. Ini antara yang kita sebutkan, iaitu azan, iqamah dan hukum-hukum mengenai azan dan iqamah. Masya Allah, sangat terbaik penjelasan Ustaz berkenaan dengan teori-teori berkenaan dengan azan dan iqamah. Namun kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita bincangkan, yang sedang kita kupaskan adalah berkenaan dengan azan dan iqamah. Dan sebentar tadi kita telah pun mempelajari teori berkenaan dengan azan dan iqamah. Selepas ini kita akan mempelajari pula tentang praktikal berkenaan dengan azan dan iqamah. Namun sebelum itu, kita nak meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Facebook. Soalannya daripada Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah boleh melaungkan azan ketika ingin bermusafir? Apakah ianya terhad ketika seseorang itu ingin bermusafir, menunaikan umrah dan haji sahaja? Apakah ia berkaitan dengan sejarah Islam? Laungan pertama azan dilaungkan ketika pembukaan kembali kota suci Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih kepada Izara atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Da'i Fahmi, kepada Puan Izara dan sahabat-sahabat yang lain. Semoga Allah merahmati, meredai. Satu soalan yang menyatakan mengenai tentang bila nak bermusafir, adakah kita perlu azan ataupun iqamah. Maka di dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Haytami di dalam kitab At-Tuhfaz tadi menyatakan bahawa sunnah untuk kita melaungkan azan dan iqamah ketika mana kita nak memulakan perjalanan. Maksudnya sebelum kita nak memulakan perjalanan, kita azan dan terus kita iqamah.
Walaupun azan dan iqamah ni bukan untuk mendirikan solat, tetapi untuk perjalanan untuk kita nak bermusafir itu tadi. Cuma janganlah guna mic masjid. Kan pergi masjid, saya nak azan dulu, kemudian iqamah. Kan pukul apa? Contohlah pukul 4 pagi, nak musafir. Jadi tak perlu gunakan mic masjid. Hanya duduk dekat rumah tu, ketika sebelum nak keluar ni, maka dalam mazhab Syafi'i dia kata sunnah untuk kita azan dan iqamah. Dan disebutkan kenapa? Kerana lafaz-lafaz azan itu merupakan lafaz-lafaz yang mulia. Kita membesarkan Allah. Maknanya kita memperbaharui tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperakui supaya bila kita bermusafir ini kita lebih berhati-hati dan safarnya kita itu, bermusafirnya kita itu dirahmati dan diredai oleh Allah. Maka kata ulama, itu yang menyebabkan sunat kita ketika mana kita nak keluar bermusafir, maka kita laungkan azan dan iqamah. Dan begitu juga sekiranya kita nak menunaikan haji dan umrah, bukan saja bermusafir untuk pergi haji dan umrah, mana-mana tempat yang kita nak bermusafir namanya safar, maka kita boleh melaungkan azan dan juga iqamah seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi Ustaz, kalau kita azan untuk menunaikan umrah dan haji, destinasinya adalah destinasi yang baik. Bagaimana sekiranya destinasi itu adalah destinasi tempat maksiat sebagai contoh konsert dan sebagainya, Ustaz? Baik, bila kita sebut mengenai tentang perjalanan yang kita nak bermusafir itu adalah kategori maksiat. Maksiat ni dalam bentuk mungkin dia pergi tempat tu tempat elok, bukan tempat maksiat, tetapi dengan niat nak mencuri. Dengan niat nak pergi buat satu perkara mungkar. Maka bila dia pergi, jangan kata azan dan iqamah, solat jamak pun tidak dibenarkan. Disebabkan apa? Sebab orang yang kategori yang dibenarkan untuk jamak dan qasar ini adalah kategori yang niatnya, perjalanannya dikira sebagai perjalanan yang mubah, yang elok, yang baik. Kalau dia nak pergi pantai, Ustaz, boleh ataupun tidak boleh, tidak jadi masalah sekiranya dengan family-nya, dengan keluarganya, dengan tujuan untuk dia nuzhah. Nuzhah ni untuk dia berjalan-jalan, maka tidak jadi masalah selagi mana bukanlah perbuatan yang dia nak pergi itu adalah perbuatan maksiat. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus, Ustaz, kepada praktikal azan dan iqamah ni, Ustaz. Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin persoalan orang kata, Ustaz, bukan payah pun azan dan iqamah. Betul, memang tak payah. Cuma ada beberapa perkara yang kita nak perjelaskan supaya kita lebih jelas. Khususnya kepada, bukan saja kepada Tok Bilal. Ada yang pagi ni mesej Tok Bilal. Dengar ni Tok Bilal kena dengar. Bukan saja Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siak, kita yang di rumah, wanita, lelaki. Nanti kita akan bahaskan serba sedikit. Yang pertamanya secara ringkas, ketika mana kita nak azan, kadang-kadang kita dengar ada zikir-zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka mic, kemudian dia zikir. La haula wala quwata hasbi rabbi jal. Dia zikir. Maka kata ulama, zikir-zikir sebelum daripada azan itu tidak disunatkan. Maknanya siapa yang nak zikir tidak jadi masalah. Sebab ada orang tanya, Ustaz, saya ni tak gerti lah Ustaz, nak zikir-zikir. Azan saya hafal. Zikir tu apa dia? Jadi sebelum dia nak azan, maka tak perlu zikir. Tapi sekiranya nak zikir, adakah salah? Tak salah, cuma tak perlu buka mic. Dia zikir Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak baca apa pun terpulang pada dia, sebab ia tidak jadi masalah. Cuma dia tidak disandarkan kepada apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disuruh kepada yang Nabi ajarkan kepada Bilal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sunat dalam keadaan kita ada air semayang lah, maknanya air wuduk. Kita sunat. Ustaz, kalau saya tak berwuduk, kalau tak berwuduk tak ada masalah. Tetapi dalam hadis, bila nak menyatakan nama-nama Allah, kebesaran Allah, Nabi kata, aku suka dalam keadaan aku berwuduk, dalam keadaan aku bersuci. Jadi bila kita nak melafazkan laungan azan, sunat kita berwuduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunat kita berdiri. Ni, berdiri. Kalau Ustaz, saya nak azan dalam keadaan duduk, relax, duduk, silang panggung terus, boleh tak? Tidak jadi masalah. Betul. Tapi tak dapat sunat. Kan tak ada lagi orang azan dalam keadaan baring kan, relax, tak ada lagi. Tapi orang dalam keadaan berdiri azan, itu sunnah. Sunat juga menghadap kiblat. Kadang-kadang ada mic dia tak menghadap kiblat.
Jadi payah dia nak dia belah sana, kiblat belah sini contohlah. Jadi dia terpaksa nak kena alihkan dan sebagainya. Itu sunat saja. Tapi kalau boleh buat, maka dia dapat ganjaran yang besar kerana mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sunat-sunat yang disebutkan. Kemudian lafaznya mengikut tartib. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, lafaz itu disyariatkan mengikut tartib. Dia tak boleh mula asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahu Akbar, tak, dia mesti mengikut tartib. Dia kadang-kadang dia nervous Ustaz. First time Bilal, first time ni dia nervous. Dia tertukar habis. Jadi dia kena lafaz. Kalau lafaz yang tak mengikut tartib, azan dan iqamahnya tu tak sah. Tak sah. Dia ikut merta. Dan dia mualat. Mualat ni mesti dia berterusan. Maksud mualat ni, bila dia lafaz Allahu Akbar, kemudian dia pergi minum kopi dulu. Itu tak mualat. Kan, pergi minum dulu, lepak dulu. Oh, sedap tadi aku azan. Sambung pula. Tak boleh. Dia mualat tu, dia mesti lafaz itu berturutan. Maksudnya berterusan. Sehinggalah habis. Okey, jelas? Itu adalah perkara-perkara sunnah. Kemudian sunnahnya menutup telinga. Ini seperti mana Bilal bin Rabah, sahabat tengok Bilal bin Rabah ketika mana dia azan, dia menutup telinga dia. Sebab apa Ustaz? Dia nak tarik ke? Tak. Sebab tu sunnah. Sebab Bilal dapat arahan daripada Nabi SAW begitu. Jadi Bilal menutup telinganya. Sama ada meletakkan ataupun meletakkan jari ke dalam telinga. Jadi kita buat macam ni kan. Kalau abang kameraman boleh fokus sikit macam ni. Ni jari kita, jari telunjuk, letakkan satu dalam telinga. Ataupun kita menutup. Tak kisah mana-mana tangan ataupun dua-dua tangan Ustaz. Sama ada satu ataupun dua, tidak jadi masalah. Yang penting sunnah menutup telinga dia sebut. Okey, itu disebutkan di dalam kitab dalam mazhab. Baik. Kemudian kebiasaan kita, ni kebiasaan. Ramai yang saya tengok bila dia nak azan, dia buat tarji', dia sebut. Tarji' ini bererti apa? Dia sebelum dia nak lafaz, dia ulang. Dia lafazkan dulu perlahan, kemudian dia lantunkan dengan kuat. Contoh, dia nak lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia lafazkan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Salah. Sebenarnya at-tarji' pada dua tempat saja. Iaitu perkataan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sahaja yang ditarjikkan. Kita tarjik habis. Ramai yang buat macam tu. Ramai yang buat begitu. Iaitu bererti kalau kita nak lafazkan Allahu Akbar, terus lafaz tanpa kita tarjik. Itu istilah dalam kitab fiqh, tanpa kita melafazkan dengan perlahan, kemudian baru kita kuatkan. Macam yang salah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak betul. Yang betul, yang sunnahnya adalah bila kita nak azan, dah betul main, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, perkataan Allahu Akbar ni dia ada tiga. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah. Maknanya dia sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah. Ataupun yang tepat juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Akbar. Itu kalau dia nak sambung. Tapi ada orang yang ni kurang tepat. Allahu Akbar, Allah. Dia ra atas. Bi fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu kurang tepat. Tetapi kata ulama diterima juga. Cuma yang paling tepat yang mengikuti sunnah seperti mana yang dibahaskan adalah waqaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu lafaz azan lah seperti biasa. Kemudian bila kita sebut tarjih tu tadi, yang kita sebut perlahan baru sebut kuat. Maknanya bila awal-awal tak perlu. Terus kita lantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian nak sebut asyhadu an la ilaha illallah tu perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru. Maknanya pada yang tu berapa kali? Kalau 2 kali asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita sebut perlahan, baru dilantunkan. Okey, jelas? Kemudian selepas hayya 'alas solah tak perlu. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alas solah, tak perlu. Dia hanya pada perkataan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sahaja yang disebut at-tarjih. Kalimah syahadah aja. Hayya 'alas solah macam biasa. Cuma sunat hayya 'alas solah adalah memalingkan muka. Dia adalah khilaf muktabar kata ulama dalam mazhab, sama ada kita memalingkan ataupun tidak, maka dia khilaf para alim ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri menyatakan sekiranya dia nak memalingkan muka, contoh hayya 'alas solah, jangan badan, muka saja. Dia kata hayya 'alas solah begini badan sekali. Dengan badan lagi. Dia muka saja hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Satu, sama ada kita pergi dan terus pergi, ataupun hayya 'alas solah, kemudian kita patah balik hayya 'alas solah, begitu. Kalau kita terus stay boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Yang penting memalingkan muka, bukan memalingkan badan. Kemudian hayya 'alal falah belah kiri. Hayya 'alal falah. Mic sini. Janganlah pergi tanpa mic sebab orang tak dengar. Betul. Hayya 'alal falah. Jadi itu hayya 'alas solah kanan, hayya 'alal falah kiri. Kalau sekiranya ulama kata ia adalah sunnah yang mutlak, maknanya itu adalah sunnah Nabi, maka dia akan mendapat sunnah. Ada orang kata itu tak sunnah disebabkan pada zaman Bilal tidak ada mikrofon. Maka nak memesan kepada orang yang tak dengar di sebelah kanan, maka waktu itulah dia memalingkan. Hayya 'alas solah, orang belah sini dengar. Hayya 'alal falah, orang belah sini dengar. Tapi sekarang ni mikrofon. Sebut, semua orang dengar. Betul? Jadi ada ulama kata dah tak sunnah dah. Sunat ketika mana tidak ada mikrofon. Kalau ada mikrofon tak sunnah. Cuma kalau ada para alim ulama, dia mengatakan ia tetap juga sunnah, tetapi dengan syarat jangan kita paling tu mikrofon tu tak dengar. Betul. Kadang ada hayya 'alas solah kat sini, mikrofon sini. Betul. Jadi kalau nak biar mikrofon tu betul-betul dekat mulut kita, memalingkan sedikit muka kita ke kanan ketika sebut hayya 'alas solah, dan ke kiri hayya 'alal falah muka kita. Kemudian lafaz yang disebut taswib, as-salatu khairum minan naum. Dia kata ustaz, boleh tak as-salatu khairum minan naum? Panjang kan? Banyak. Itu tidak jadi masalah sebenarnya. Nak pendek boleh, nak panjang pun boleh. Tetapi bila dilafazkan taswib ini, iaitu ketika mana azan subuh. Jangan azan zuhur pula. As-salatu khairun. Ustaz, zaman kita ni semua waktu diorang tidur, Ustaz. Zuhur pun tidur, asar pun tidur, maghrib pun tidur, isyak pun tidur. Kita lafazkan semua. Tak, hanya sunat pada waktu subuh saja. Itulah lafaz azan, itulah sunat-sunat azan, dan itulah antara ramai yang buat, yang sepatutnya dia tak perlu buat, dia pergi buat. Jadi ustaz, kalau saya dah buat Zat, dapat tak pahala? Pahala tak dapat. Cuma kita perbetulkan apa yang tak betul sebelum daripada ni. Baik Ustaz, saya nak tambah satu soalan sikit Ustaz. Sebab pernah satu ketika dulu viral satu video berkenaan video tu viral dekat negara jiran kita, yang mana mereka azan, ada satu tempat tu dia azan berduet. Seorang ni azan Allahu Akbar, kejap lagi asyhadu an la ilaha illallah, orang lain pula azan. Jadi adakah dibolehkan ataupun tidak sah salat? Baik. Yang pertama, ia bukan sunnah. Sebab azan yang dilafazkan oleh Bilal dia seorang. Dia tak boleh main pas-pas. Allahu Akbar, sambung. Dia sambung. Tak boleh. Maknanya kita sahaja yang seorang melafazkan. Jadi mengikut seperti mana sunnah Nabi SAW yang dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Masya Allah. Jadi benda tu tak boleh sebenarnya. Jadi sunnahnya adalah seorang sahaja yang boleh azan. Namun kita nak berhenti seketika, kita nak berehat seketika, minum-minum kopi dulu. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kerja-kerja untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf sedang giat dijalankan. Kita sedang menambun tanah dan kita juga sedang membina retaining wall, dan insya-Allah kita akan piling dalam masa yang terdekat. Ayo sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk saham akhirat kita. Kita ingin melahirkan mereka yang berdakwah di jalan Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saham akhirat menanti kita, insya-Allah. Akademi Al-Bayan, satu agama. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik kita dah sampai ke blok yang terakhir di TV3. Namun kita nak teruskan, tanpa membuang masa lagi, kita nak teruskan seperti mana anda lihat di kaca televisyen tadi. Kita ada iklan berkenaan dengan Al-Fadhil Ustaz kita. Jadi Ustaz, seperti yang dimaklumkan Ustaz, dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi boleh Ustaz kongsikan kepada kami semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masya-Allah, orang-orang jiwa di Malaysia ni, di negara jiran, hatta di Singapura, di Indonesia, di Thailand, di Brunei, mereka ni subhanallah mempunyai jiwa untuk melihat perkembangan dakwah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerja tambunan telah selesai. Retaining wall pun telah selesai. Siapa-siapa yang pernah pergi ke tapak, mereka nampaklah kerja-kerja tu sedang kita jalankan. Dan sebelum daripada ni, kita mohon untuk nak piling, maksudnya sumbangan sesiapa yang nak menyumbang tiang. Dan alhamdulillah itu pun telah habis. Ada ramai tanya, Ustaz, sebab apa habis? Alhamdulillah, kita tak, mula-mula jangkaan kita adalah 5,000 batang. Sebab tanah tu adalah tanah sawah. Kita risau mungkin nak perlukan cerucuk tu banyak. Betul. Tetapi alhamdulillah kita dapat jimatkan sedikit kos dengan hanya tak sampai 2,000 batang sahaja. Syukur pada Allah, daripada atas sampai bawah, tempat dewan solat, tempat tahfiz ni semua. Jadi sekarang ini kerja-kerja yang kita nak buat adalah kerja-kerja dah, tiang tu semua dah selesai dah. InsyaAllah kita akan nak masuk piling lah, kita akan buat. Dan kita dapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka, kita dapat daripada Jabatan Agama Islam Melaka, kemudian kita berjumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan dana, dan kita juga alhamdulillah pergi berjumpa dengan Datuk Mufti Melaka, Sahibus Samahah, dan kita masuk, apa yang kita nak buat ni, kita masuk Majlis Pembandaran Alor Gajah. Dia tengok struktur supaya kita doa kepada Allah, apa yang kita sumbang ni, berkekalan bangunan ni digunakan sampai hari kiamat dengan izinnya. Sebab tu kita buat tu, kita masuk betul-betul, dan alhamdulillah kita dinasihati untuk buat macam ni, kita ikut. Semuanya alhamdulillah dipermudahkan. Sebab tu sahabat-sahabat, ayo sama-sama kita menyumbang. Sekarang ini, ketika ini, satu lagi wakaf, infak, sedekah yang kita nak buka, iaitu untuk membina kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, iaitu kompleks 3 budaya. Ada budaya Melayu, budaya Cina, budaya India. Kalau ruang solat tu, mana-mana pintu yang kita masuk, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Di sinilah mereka akan lahir menjadi da'i mu'alaf, pendakwah mu'alaf. Jadi kita nak lahirkan seramai mungkin dengan kepelbagaian bahasa dan bangsa. Dan kita buka sekarang ini, ketika ini, untuk sumbangan ke tabung pembinaan bagi setiap bangunan yang kita nak buat. Satu kaki persegi RM350. Satu kaki persegi. Sebab kita nak bina keseluruhan, lebih kurang ada 71,000 kaki persegi. Maknanya kalau alhamdulillah sahabat-sahabat yang memberi, insya-Allah setiap batu-batu yang kita susun, tiang yang kita akan dirikan, di situ pun ada tiang-tiang. Yang tiang ni kita tak boleh ubah. Batu ni bukan boleh kita nak pindah-pindah kejap minggu ni guna batu ni, minggu depan tak. Insya-Allah sebab kita ikut spek yang diluluskan oleh Majlis Pembandaran, jadi kita akan kekal. Jadi ayo sama-sama berinfak setiap subuh hari Jumaat. Selalu orang nak wakaf, nak sedekah, sumbanglah ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. InsyaAllah target kita hujung tahun 2025 siap, dan kita jangkakan 2026 pakak-pakak boleh ramai datang untuk solat. Dan kita juga
bukan saja memohon untuk kutipan, kita juga jual sambal teriak. Dai Fahmi belum dengar lagi sambal teriak. Jadi insya-Allah kita akan bagi untuk dia rasa memang akan teriak lah. Jadi sambal ni kita buat untuk apa? Membeli sambil menderma. Dan alhamdulillah stok pun dah terhad dah. Ada yang kata, ustaz saya tak dapat, minta maaf, kita akan perbanyakkan lagi sebab orang beli dan boleh tengok di Shopee macam mana review orang. Alhamdulillah dia membeli dan kita juga menderma, insya-Allah. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit yang saya nak cuba sentuh fadilat, kelebihan kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan dengan keikhlasan kerana Allah adalah kita nak melahirkan dai mu'alaf. Kita nak melahirkan orang-orang yang boleh berdakwah. Bayangkan ada orang yang masuk dalam agama Allah. Hasil daripada mendirikan bangunan ini yang melahirkan dai mu'alaf. Kita mungkin tak dapat mengislamkan orang, tetapi mereka-mereka yang berdakwah dapat mengislamkan orang. Kita juga mendapat saham yang sama. Bukan itu saja, mu'alaf-mu'alaf ni dia nak belajar Quran, dia nak belajar solat. Asbab daripada adanya kompleks ini, mereka mengetahui tentang Islam. Kita juga dapat saham ketika mana mereka baca Quran, solat, mereka buat majlis ilmu, kita dapat. Jadi ayo sama-sama kita menyumbang, dan insya-Allah kita juga ada di media sosial. Ustaz pun memang aktif dalam media sosial. Boleh ikut semua media sosial Ustaz, insya-Allah perkembangan terkini. Dan kepada orang-orang di Negeri Sembilan, kita akan ada jelajah Dr. HD fiqh, iaitu solat. Praktikalnya yang paling dekat adalah di Masjid Ibnu Khaldun, Lavender Heights, Seremban. Jadi siapa-siapa yang daripada Melaka ke ni, pergi, nota disediakan secara percuma, datang, kita bawa mata, bawa telinga, bawa hati, dan insya-Allah bawa ramai-ramai. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana. Kalau di TV3 mungkin ataupun dalam TV9 terhad soalan, sana unlimited soal lah, apa pun luar daripada konteks, insya-Allah semoga ia mendapat manfaat dan ganjaran. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekiranya tuan-tuan nak berinfak, boleh terus layari website akademialbayan.com. Moga-moga dengan infak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian akan dibalas dengan ganjaran pahala sebanyak-banyaknya, berganda-ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Al-Fadhil Ustaz dan juga para penonton, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada Facebook daripada Nazni Bakar. Soalannya, ketika azan berkumandang, kita seharusnya berdiam diri dari berkata-kata untuk mendapatkan pahala mendengar azan. Bagaimana yang tetap suka berkata-kata, iaitu bersembang sehingga mengganggu jemaah di sebelah mereka untuk menghayatinya? Bolehkah Ustaz kongsikan di antara laungan azan dan iqamah itu, ada di antaranya kita boleh berdoa apa sahaja? Laungan yang manakah dan sebaik-baiknya? Doa yang panjang dan ataupun pendek sahaja? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih kepada Nazni Bakar atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Puan Nazni. Di dalam satu hadis Nabi SAW ni, bagi orang yang biasa, kalau dilaungkan azan, ada orang bercakap. Bersembang lah waktu tu lah, tanya kau pakai telekung jenama apa. Contohnya, lawa lah, labuci-labuci contohnya. Mana kau beli? Contohlah. Adakah dia termasuk dalam kategori haram? Ataupun dibolehkan? Baik, di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, iza sami'tum an-nida faqulu bima yaqul, ataupun faqulu misla ma yaqul al-muazzin. Ketika mana kamu mendengar azan, iza sami'tum an-nida, panggilan azan, maka faqulu, sebutlah seperti mana ma yaqul, apa yang tukang azan sebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Kerana bila kita menghayati lafaz-lafaz itu, kita kena tahu bahawa ia lafaz-lafaz yang agung. Tetapi adakah salah sekiranya kita bercakap? Maka kata para alim ulama, seperti mana ketika mana zaman Umar Al-Khattab, waktu azan, ada sahabat-sahabat yang bercakap, ada sahabat-sahabat yang bersembang, tapi Umar tak marah. Cuma bila waktu tu hari Jumaat, ketika mana Umar berdiri untuk berkhutbah, maka kami pun senyap. Maka kata para alim ulama, berdasarkan asar, berdasarkan apa yang dilakukan sahabat,
tidak menjadi satu kesalahan ketika mana azan kita bercakap. Cuma adabnya saja. Tak semestinya ia berdosa. Kadang-kadang kita kata, awak ni tak menghormati, berdosa, haram, masuk neraka. Tak boleh. Sebab nak menerakakan orang, nak memasukkan orang, nak kata dosa, kena ada dalil. Betul. Tetapi kalau orang tu bercakap, itu hak dia nak bercakap. Cuma daripada segi adabnya, kita dengar dan kita jawab. Betul. Sebab kalau kita tahu apa yang ada pada an-nida, kata Nabi, azan, maka kita akan rebut. Maka sudah pasti antara yang disebutkan oleh para alim ulama adalah orang ketika mana habis azan, dia dah tahu habis azan, dia doa, doanya mustajab. Masya-Allah, jawapan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi ada sambungan lagi soalannya, namun kita nak tamat siaran di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki 30 minit di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini iaitu topik azan dan iqamah. Baik, tadi kita telah pun menjawab soalan daripada Nazni Bakar di pada soalan yang pertamanya. Jadi kita nak menjawab soalan yang kedua. Bolehkah Ustaz kongsikan di antara laungan azan dan iqamah itu, ada di antara kita yang boleh berdoa? Adakah disunatkan kita berdoa panjang atau pendek saja, Ustaz? Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya bila kita sebut tentang doa lepas daripada azan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Iaitu doa tidak akan ditolak. Waktu bila? Waktu azan sehinggalah iqamah. Maknanya antara azan dan iqamah itu Nabi suruh kita doa. Itu antara doa yang mustajab. Kerana itulah kalau kita nak berdoa, maka ada satu doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u an-nida. Ketika mana kita mendengar azan, dah selepas habis azan, kita berdoa dengan doa ni. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan dan berdoa. Sebab tu kalau soalan tadi, Ustaz, kalau saya bercakap-cakap, maka dia tak dapatlah satu fadilat yang sangat besar seperti mana ni. Maknanya dia bercakap ketika azan tak berdosa. Cuma kata para alim ulama, dia tak dapat satu fadilat. Apa fadilat dia? Dalam hadis ni, iaitu barang siapa yang mendengar azan, dia mesti dengar. Kemudian lepas dia dengar, dia berdoa dengan doa ni. Apa doa dia? Yang seperti mana yang biasa kat TV 3 kan, TV 9 kalau lepas azan tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Contohnya tu suara bass lah tu. Ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi apabila kita berdoa dengan itu, kata Nabi apa dia, halat lahu syafa'ati yaumul qiyamah, luluslah baginya syafaat aku. Maknanya dia akan dapat syafaat. Syarat dia apa? Syarat dia mesti dengar dan dia berdoa dengan doa tadi. Ustaz, kalau saya nak doa dengan doa lain, boleh, tidak jadi masalah. Sebab doa lepas azan sehingga iqamah, doa mustajab. Ya Allah, berikanlah aku jodoh, contohlah, berikanlah aku harta, boleh, tidak jadi masalah. Dia nak doa dengan apa pun doa tu akan diangkat oleh Allah dan akan dimakbul, kerana kata Nabi, doa itu doa mustajab. Cuma kalau nak dapat syafaat Nabi, kalau nak dapat fadilat yang besar, lepas habis azan dia kena dengar dahulu. Lepas habis azan, doa seperti mana doa hadis Bukhari tadi, doa seperti mana doa yang biasa kita tengok yang didoakan. Kalau kita tak hafal, dengar azan, kemudian kat TV tu dia dah ada baca, kita doa je lah, amin je lah. Kan? Sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Kata Nabi SAW, luluslah baginya syafaat aku. Jadi nak dapat syafaat Nabi bukan senang.
walaupun dia umat Nabi SAW, tetapi pada hari kiamat akan ada mereka yang tidak mendapat syafaat baginda Rasulullah. Ini seperti mana dalam hadis yang kalau kita baca di dalam surah Al-Kawthar, Telaga Kawthar, ada orang yang takkan dapat minum Telaga Kawthar dan akan ada orang yang tak mendapat syafaat baginda Nabi walaupun dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik. Tadi Ustaz cakap tentang adab-adab dalam kita mendengar azan dan sebagainya. Bagaimana untuk muazzin pula Ustaz? Kriteria, adakah semua orang boleh azan ataupun ada kriteria ciri-ciri untuk muazzin sebenarnya? Silakan. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Seperti yang mana kita sebutkan tadi, mungkin ada orang tanya, Ustaz, saya boleh tak jadi tapi suara saya tak sedap macam suara Allah. Ustaz Fahmi sedap kan, saya ni dia nampak macam nak terkam orang, ada orang garau kan, dia kata saya suara latar bass, seksi Ustaz. Jadi yang pertama syarat apa dia mesti Islam. Maknanya seorang muazzin itu mesti Islam. Kalau dia tak Islam, Ustaz, boleh tak? Tak boleh. Maka azan dan iqamahnya tak diterima lah. Dia mesti Islam. Yang kedua, dia berakal. Dia mesti orang yang dia berakal. Yang ketiga, dia mumayyiz. Apa beza mumayyiz dengan baligh? Baligh ni iaitu apabila dia dah sampai satu umur yang telah disebutkan oleh para alim ulama, dia keluar ataupun dia bermimpi, maka dia sebut sebagai baligh. Maka difardukan ke atasnya solat dan rukun-rukun Islam yang lain. Adapun yang disebutkan sebagai mumayyiz, walaupun umurnya 7 tahun, 8 tahun, tetapi dia dah dapat bezakan antara yang hak dan batil, yang boleh, yang mana yang disunatkan. Jadi disebut mumayyiz, maka azan dan iqamahnya diterima. Lulus, tak ada jangan. Yang keempat, lelaki. Kalau orang perempuan menang kat dia lah, suara dia mendayu-dayu. Kalau kita kata, Ustaz, suara kena mendayu, kena mengajar, Allah, seorang perempuan lah, sebab dia suara dia lembut. Jadi kata para alim ulama, dia mestilah lelaki. Nanti kita akan bahaskan, Ustaz, kalau perempuan boleh tak dia nak azan juga? Kejap lagi kita akan bahas. Yang kelima, menyaringkan suara. Dia kena suara yang lantang. Dia tak boleh berbisik-bisik. Allahu Akbar, Allah, tak boleh. Dia kena mesti lantang. Kemudian mesti masuk waktu solat. Jangan pukul 10 azan. Kita ni kena azan biar syaitan semua lari. Dia ikut mood dia. Ikut mood, tak boleh. Kemudian muazzin mesti tahu tentang waktu solat. Tak boleh azan sebelum waktu. Dan pernah berlaku, kenapa? Kalau sekiranya waktu biasa, tak apalah. Kalau tiba-tiba dia azan, jam tu rosak. Contohlah, dia azan awal, maka kalau dia dah sedar, maka dia kena ulang balik azan tu. Supaya bila masuk waktu baru azan. Kali yang kedua, tetapi itulah baru diterima sebab azan ni kena masuk waktu. Cuma kena hati-hati. Sebab tu Tok Bilal kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya azan maghrib yang salah ketika orang nak buka puasa, maka orang yang berbuka puasa sebelum daripada waktunya, walaupun tukang azan tu salah, dia kena qada semula. Pernah berlaku ni, pernah berlaku. Banyak kali. Diputarkan azan maghrib awal 2 minit atau seminit. Betul. Hatta 30 saat, hatta 5 saat sekalipun tak masuk waktu, tak boleh. Maka habis kena qada balik. Kemudian mengikut tartib yang kita dah sebutkan tadi, dan mualat, dia mestilah kalimah itu selepas kalimah berturutan. Itu adalah syarat-syarat orang yang nak azan dan dia tahu tentang hukum hakam ketika mana nak melaungkan azan. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, seperti yang saya lihat pada artikel ni Ustaz, maafkan saya. Soalan, kita nak raikan soalan seterusnya daripada soalan Facebook, daripada Mazni Hassan. Soalannya, jika kita perhatikan kalimah azan, setiap kalimah dilaungkan lebih dari sekali. Soalan saya, kenapa kalimah tauhid iaitu La ilaha illallah hanya sekali lafaz sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Mazni Hassan. Saya kira ini soalan yang sangat baik. Saya serahkan pada Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok kalimah-kalimah ni ialah 2 kali kan. Hayya 'alas solah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali kan. Kemudian Allahu Akbar 2 kali. Kemudian ditutup La ilaha illallah kan. Sebab apa? Sekali. Baik, kata para alim ulama, sebenarnya semua lafaz-lafaz tadi adalah lafaz-lafaz yang kita pasakkan. Allah Maha, kita mengagungkan. Dan di akhir dengan sekali ini, maknanya lafaz syahadah kita, akidah kita, kita solid sekali saja. Maksudnya
tiada Tuhan yang disembah melainkan, tidak ada dah kita nak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Betul-betul kita sekali sahaja. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Apapun ia sebenarnya adalah lafaz-lafaz yang dibenarkan oleh baginda Nabi SAW, sama ada kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak, dan itulah lafaznya. Sama ada kita tak tahu Ustaz, kita kena buat. Walaupun kita tak tahu, tetapi lafaz itu kena lafaz seperti mana lafaz yang dibenarkan oleh Nabi. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Al-Fatih Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beri istighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di blok terakhir kita di siaran TV9. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, daripada Nur Asikin. Soalannya, oleh kerana terkejar-kejar waktu untuk pergi kerja atau apa-apa urusan di luar, bolehkah menunaikan solat fardu ketika azan sedang dilaungkan? Adakah sah menunaikan solat fardu tersebut semasa Bilal sedang melaungkan azan? Yang kedua, apakah hukum bagi seseorang yang solat bersendirian untuk terus menunaikan solat sebelum melaungkan iqamah terlebih dahulu? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada saudari Nur Asikin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Nur Asikin. Secara ringkasnya, kalau boleh kita nak jawab sebanyak mungkin soalan, tetapi masa yang terhad. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, kalau dia nak solat, azan tu bawa Allah, dia dah solat dah. Takbir gitu. Contoh, boleh tak boleh? Kita dah sebut azan menandakan masuk waktu solat. Jadi boleh. Cuma dia tak dapatlah fadilat tadi. Sesiapa yang mendengar azan kemudian dia berdoa, maka dia akan mendapat syafaat. Lulus, kata Nabi, lulus halat lahu syafaati. Lulus baginya syafaat aku. Dia dapat syafaat. Jadi rugilah. Jadi kalau boleh, kadang-kadang ada orang, Ustaz, bukan apa Ustaz, nanti jalan jam. Jadi saya nak kena juga turun kerja awal. Tak apa. Jawapannya boleh, tidak jadi masalah. Sebab kita dah tahu masuknya waktu, maka kita boleh. Kadang-kadang Bilal, contohlah Bilal makan orang kata cili lebih. Waktu tu dia pergi tandas. 5 minit lewat sedikit. Jadi kita, dah masuk waktu ni, Bilal ni tak azan lagi. Kita pun solat. Maka boleh ataupun tidak? Boleh. Tidak jadi masalah. Tak semestinya Bilal kena azan dulu, kemudian baru kita kena solat. Tidak. Yang penting masuk waktu baru boleh solat. Walaupun tak dilaungkan azan. Cuma tak dapat fadilat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum tentang iqamah kalau sendiri. Baik. Untuk lelaki, saya nak jawab sedikit, panjang sedikit. Wanita boleh tak dia nak laungkan azan? Kalau sesama wanita saja, tak boleh. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i, hukumnya wanita tak dibolehkan ataupun tak diharuskan untuk melaungkan azan. Sama ada ialah kalau yang ada lelaki tak boleh langsung. Kalau lelaki tu ajnabi, lelaki tu yang boleh dinikahi, tak boleh langsung dia melaungkan azan ataupun iqamah. Dia mesti lelaki tadi. Kalau wanita nak melaungkan azan sesama mereka, grup-grup muslimah saja, contohlah, Ustaz, kami grup muslimah, kami nak azan, maka tak perlu untuk dilaungkan azan, cuma sunat iqamah saja. Adapun sebahagian daripada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata azan dan iqamah pun tak perlu bagi wanita. Tetapi sebahagian kata iqamah saja disunatkan untuk wanita, azan tak perlu. Cuma kalau lelaki, maka lelaki azan dan iqamah. Tetapi kalau dia solat bersendirian tadi, dia solat tanpa iqamah, boleh ataupun tidak? Pahala iqamah ni adalah pahala sunnah. Jadi kalau dia tak buat, tak dapat sunnah saja. Kalau dia buat, dia dapat pahala sunnah. Sama ada dia berjemaah ataupun solat secara bersendirian. Sebab tu azan dan iqamah sunat muakkad, dia tak sampai pada wajib. Tak buat, tidak jadi masalah. Dan saya nak sentuh, sebenarnya azan ini dia adalah syiar. Orang yang azan ni dia melaungkan syiar Islam. Yang kedua, fadilat. Ni saya nak bagi satu fadilat sebab saya takut terlupa nanti. Yang kedua, fadilat orang yang melaungkan azan ni pada hari kiamat, atwalun nas a'naqan, kata Nabi, iaitu leher yang paling panjang pada hari kiamat adalah
orang yang muazzin. Al-muazzinun atwalun nas a'naqan, kata Nabi. Iaitu orang azan ni, tukang azan, dia paling panjang leher dia. Ustaz, jadi zirafah lah Ustaz nanti waktu hari kiamat. Tak. Kata ulama, asbabnya, ni disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, menyatakan fadilat pada hari kiamat, orang yang lehernya panjang, dia nampak tentang kerahmatan Allah. Masya-Allah. Dan dia orang nampak. Biasa kalau orang tinggi ni dia orang nampak. Awak tinggi macam sini. Jadi dia mudah didatangkan dahulu. Jadi didahulukan. Bukan tu saja. Yang ketiga, seluruh makhluk yang mendengar azan menjadi saksi. Allah. Ni siapa nak jadi saksi? Kalau kita saksi nak cari seorang pun payah. Ni bukan saja manusia, jin dan haiwan, yang binatang yang hidup ataupun haiwan makhluk yang hidup, semua akan menjadi saksi. Ya Allah, dia tukang azan. Jadi inilah antara fadilat-fadilan orang azan dan yang melaungkan azan. Masya Allah, itu antara fadilat-fadilat dan juga ada adab kita dalam menunaikan ataupun melaungkan azan. Jadi kita ada soalan seterusnya daripada soalan Facebook daripada Juhara Abu Bakar. Soalannya, adakah wajib menjawab azan dari radio, telefon bimbit ataupun hanya yang didengar nyata dari masjid sahaja? Adakah azan perlu diucapkan dengan fasahah yang betul? Adakah muazzin perlu menjawab azan yang sedang dia lafazkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Juhara Abu Bakar atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Juhara. Yang pertama, adakah wajib dia menjawab azan dari radio? Apa pun, bila dia mendengar azan, contohnya ada orang, Ustaz, saya mendengar mula sini azan, rumah saya tengah-tengah, masjid kanan pun azan, masjid kiri pun azan. Saya nak jawab mana satu Ustaz ni? Kemudian kalau kita dengar ni dah Allahu Akbar. Contoh ni baru mula, yang ni dah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi saya nak mula yang mana? Jadi yang mana kita dengar dahulu. Bila kita dengar dahulu, itulah yang kita sahut. Kemudian kalau kita dengar radio, adakah kita kena jawab juga? Kata ulama, sunnah menjawab untuk dapat fadilat yang banyak. Seperti mana satu kaedah, iaitu kalau kita buat banyak, maka nak aksar fi'lan aksar fadlan. Apa yang kita buat banyak, kita akan dapat fadilat yang banyak. Walaupun kita dah jawab dah tadi, tiba-tiba kita pasang radio dengar lagi, pun boleh kita jawab, dan kita boleh berdoa dengan doa yang telah. Cuma kalau kita rasa dah jawab sekali, maka telah cukup, kata para alim ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah azan perlu diucapkan dengan fasahah yang betul? Ya. Jangan sampai tukar makna. Contohnya, Allah tu dia tak panjang. Allahu Akbar, tak boleh. Ataupun dia tukar dalam bahasa. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Macam tu. Walaupun betul, tetapi seperti mana lafaz yang telah disyariatkan. Dia kena menggunakan lafaz, iaitu lafaz bahasa Arab. Memang ada pandangan sebenarnya, kata kalau kita, sebab dia bukanlah solat. Kalau solat ni fardu kan, ia sebagai sunat, cuma kata para alim ulama digunakan dalam bahasa sebab dia syiar, dan ia adalah lafaz yang disunat seperti mana yang warid daripada Nabi SAW. Maka tak perlu kita tukar dalam bahasa Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia jadi macam cerita Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi teruskan dengan lafaz bahasa Arab tu tadi, dan saya yakin bukan payah dan ia sebagai satu benda yang sangat mudah. Yang ketiga, adakah muazzin perlu menjawab azannya sendiri? Contoh dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia punya Allah Akbar. Tak perlu. Sebab dia tukang azan. Betul. Jadi at-tarji' tadi yang kita sebut pada dua kalimah syahadatain tadi. Itu saja. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan nombor 2 tu. Adakah azan perlu diucapkan dengan laungannya ataupun macam Ustaz terangkan tadi adalah lafaz khusus. Tapi saya teringat dengan satu kes di mana kes di kerajaan Turki dahulu kala. Pernah satu ketika terjadi di mana kerajaan memerintahkan laungan azan itu ditukar dalam bahasa Turki. Jadi apakah hukumnya Ustaz? Silakan. Baik, sebab saya sebutkan tadi dia adalah perkara sunnah saja. Bila perkara sunnah ni dia taklah seperti mana yang kita sebut sebagai solat. Kalau solat ni dia mesti dalam bahasa Arab. Sebab sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Solat itu adalah yang khusus. Maksudnya solat kita tak boleh nak reka-reka. Adapun azan ini, kata para alim ulama, dia adalah perkara sunnah. Dan ketika itu dia melihat kepada keadaan. Ketika itu kita tahu kerajaan dahulu, waktu Turki moden, mereka menukar.
Bila menukar dah sinonim dengan tukaran itu. Jadi nak mengambil masa untuk tukar dalam bahasa sekarang ni, bila kita pergi Turki pun dah bahasa Arab dah. Jadi mengambil masa sedikit untuk mengajak orang untuk faham dan fasihkan dalam bahasa Arab. Dan saya sebutkan tadi, bila kita menggunakan bahasa Arab yang fasih, fusha, maka kita mendapat sunnah dan mengikut syariat baginda Nabi SAW. Cuma ada pandangan-pandangan yang khusus. Kata ulama, sekiranya tempat itu orang tak tahu langsung dalam bahasa Arab, tetapi ini jarang-jarang berlaku dan susah sangat berlaku, melainkan sekarang ni semua orang dah mengetahui tentang bahasa Arab. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan daripada penonton. Seterusnya daripada Kak Ju Zabidi. Soalannya daripada Facebook. Soalannya, Ustaz, mengapa di Mekah dan Madinah muazzin melaung azan subuh sebanyak 2 kali? Di Malaysia pun terdapat sesetengah tempat mengamalkan laungan azan subuh sebanyak 2 kali. Adakah laungan azan yang pertama itu bermaksud telah masuk waktu solat sunat Fajar 2 rakaat? Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Ju yang bertanya azan subuh 2 kali. Contoh di Mekah kita sekali je Ustaz. Kalau kita lihat bagaimana kita mengetahui sekiranya telah azan Nabi SAW ketika mana di Madinah ni ada 2 tukang azan. Satu Bilal, satu Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Kebiasaannya seperti mana kata para alim ulama, bila Bilal azan ataupun sekiranya telah azan Ibnu Ummi Maktum untuk azan yang kedua, maka ia menunjukkan itu adalah waktu subuh. Adapun kalau Bilal azan yang pertama, ia menandakan hampir waktu subuh untuk kejutkan orang. Maka tidak jadi masalah sebenarnya kalau kita nak lafazkan satu. Di Morocco, kebiasaannya di Morocco, saya mengaji Morocco 10 tahun sampai PhD di sana. Azan subuh ni 2. Satu, dia akan kejutkan, sesetengah tempat dia akan kejutkan. Kemudian bila dah sampai waktu subuh, masuk waktu subuh itu, dia akan azan sekali lagi untuk menandakan telah masuk waktu, untuk kejut orang bersedia. Selalunya dia berlaku pada waktu sahur, waktu orang Ramadan. Dan ada juga yang ketika mana azan Jumaat. Di Morocco 3 kali, kita 2 kali je, dia 3 kali. 3 kali. Sebelum nak masuk waktu ni, dia azankan sebab apa? Sebab nak suruh orang bersedia. Sebab tu kita dah sebut tadi, sunat azan ni ada pelbagai, dia bukan saja situasi. Masuk waktu, situasi. Kalau kebakaran ke, kalau sedih ke, kalau marah, kalau nak panggil orang pun dengan panggilan azan. Sebab tu ada satu cerita kan, ada seorang orang gila ni, cerita-cerita kampung orang gila ni, dia pergi azan pukul 10. Satu kampung datang, "Oi, kau ni gila ke apa azan pukul 10?" Dia kata, bila azan subuh tak ada siapa gila dia kata. Azan subuh tak ada siapa pun datang. Azan zuhur tak ada siapa. Dia tanya macam tu lah. Jadi bila nak panggil orang, kebiasaannya dulu-dulu mereka akan azan, maka orang akan berkumpul untuk panggil. Bukan saja panggilan untuk masuk waktu, tetapi panggil untuk orang datang dan persediaan untuk solat tidak jadi masalah. Cuma kita kena maklumkanlah, beritahu, wawarkan apa yang kita buat. Jadi dalam amalan masyarakat Melayu dulu kan kita ada panggil apa Ustaz? Beduk. Beduk. Jadi bagaimana Ustaz? Beduk tu juga salah satu daripada panggilan lah. Dia sebenarnya kita ketuk tu, dia ada cara ketuk dia. Sebab dulu ni mic ni taklah seperti sekarang. Tetapi dulu panggilan beduk ni adalah panggilan untuk kita nak jemput orang datang sama ada masalah. Atau itu pun dibenarkan, tidak jadi masalah. Masya Allah. Jadi Ustaz, saya kira itu sebagai kesimpulan daripada Ustaz untuk topik kita pada pagi ini, iaitu topik azan dan iqamah. Jadi untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Kami hanya bersandar kepada Engkau ya Allah. Kami mengakui bahawa Engkaulah yang maha hebat, maha kuasa ya Allah, lagi maha pemurah. Ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Amin.
Permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang susah, bantulah ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang memerlukan hidayah, berikanlah kepada kami hidayah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih belum bertemu dengan jodohnya, maka Engkau permudahkanlah urusannya, ya Allah. Amin. Ada dalam kalangan kami, ya Allah, yang belum mendapat zuriat, maka berikanlah kepada mereka zuriat yang soleh-solehah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, basahkanlah lidah kami dengan sentiasa berzikir, hati kami yang sentiasa ikhlas, tubuh badan kami yang sentiasa melakukan ibadah kepadamu. Ya Allah, makbulkanlah segala permintaan dan doa kami, dan berkatilah ilmu yang kami pelajari pada pagi ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, ya, ataupun dikenali sebagai Dr. HD, kerana memberi penjelasan dan kupasan tentang topik kita pada pagi ini, iaitu azan dan iqamah. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di dalam program kita seperti biasa, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan jangan lupa untuk saksikan Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Dr. HD pada setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Baik, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.